Bila aku fikir pasal orang kaya dekat Malaysia kan, benda first yang datang dekat otak aku adalah dia naik jet, dia tinggal dekat villa 3 tingkat dan minum jus orange setiap pagi. Tapi aku tahu semua benda ni tak betul. Ni semua ditanam oleh drama TV3. Tapi apa yang aku tahu yang betul adalah orang kaya ni sebenarnya di-measure daripada 3 kriteria. Okay, kriteria ni termasuk dia punya income, dia punya net worth dan juga dia punya standard of living. Jadi di Malaysia ni juga terbahagi beberapa level kekayaan yang korang tahu. Maybe bottom 40% kita ada miskin tegar dan juga lower income people, and then middle 40% rakyat Malaysia terdiri daripada middle class atau middle income, and then top 20% terdiri daripada orang yang top class lah, yang tinggal dalam luxury lifestyle. So hari ni kita akan go through semua 3 level ni, and then kita akan positionkan diri kita berada di level kekayaan yang mana. Okay, first kali kita akan start dengan lower class di Malaysia. Lower class ni terbahagi kepada 2 kategori, which is miskin tegar dan juga upper lower class. Mengikut sensus 2022 yang dikeluarkan oleh kerajaan, orang yang miskin tegar ni adalah individu atau isi rumah yang berpendapatan bawah RM2,589. Biasanya terdiri daripada pekerja-pekerja biasa yang berada di hierarki paling bawah sesuatu organisasi. Dan juga orang miskin tegar ni, dia surprisingly tak ada net worth atau dia ada negative net worth. Penting juga untuk korang tahu bahawa net worth ni kritikal untuk kita tentukan kekayaan orang tu. Okay? Sebab net worth ni adalah semua aset yang kau ada tolak dengan semua hutang yang kau ada. Dia bukan tengok pada balance duit yang ada dalam bank kau saja. Contohnya, kalau kau ada RM5,000 dalam kau punya bank account, dan ada RM3,000 dalam K2SP, lepas tu rumah kau berharga RM300,000. Total aset yang kau ada adalah RM308,000. Tapi kau juga ada loan rumah tadi, balance lagi RM200,000 dengan hutang PTPTN sebanyak RM20,000. Bila tolak dua benda ni, kau akan dapat net worth bersih kau, which is RM88,000. So in this case, orang miskin tegar yang tak ada net worth, atau in the worst case, dia punya net worth tu negatif, dia telah pinjam atau berhutang lebih daripada aset yang dia ada. Ni tak pelik and actually quite biasa dekat Malaysia ni. Bila kita bergaji minimum, kita payah nak keluar daripada cycle hutang tu. Dia akan makan masa yang sangat lama, and then kita kena bagi extra effort lah untuk jadikan net worth kita kepada positif. Kalau korang ada dalam kategori ni, korang jangan risau, sebab sepanjang video nanti aku akan share dan drop beberapa tips penting untuk kau upgrade diri kau dari segi financial dan keluar daripada kepompong macam kepompong miskin tegar ni. The next dalam lower class, actually kita ada upper lower class, which is orang yang bergaji di antara RM42,000 hingga RM54,000, which is a huge upgrade kalau compare dengan kategori tadi. Sebab gaji di upper lower class ni tak terlalu banyak dan tak terlalu sikit, orang yang ada dalam kategori ni actually ada net worth yang agak kecil. Biasanya tak lebih daripada 100k. Ciri-ciri ni actually kita boleh tangkap daripada jenis rumah yang dibeli oleh orang upper lower class ni, which is rumah low cost dan juga rumah medium cost. Kita boleh tengok daripada takuk gaji yang rumah dimiliki dalam kategori ni adalah rumah di bawah harga RM300,000 yang biasanya flat atau apartment. Dari segi simpanan pula, biasanya orang dalam kategori ni payah untuk menyimpan sebabnya income diorang ni biasanya habis digunakan untuk bayar komitmen setiap bulan. Jadi in case kalau berlaku emergency macam medical emergency atau apa, memang diorang ni akan struggle lah untuk kumpul duit dan selesaikan emergency tu. Tapi orang di level ni actually still possible untuk upgrade diri dia ke level upper class dengan hanya menyimpan RM100 saja sebulan. Okay? Tapi dengan syarat simpanan tu mestilah start daripada umur 25 hinggalah umur dia 65, which is dia dapat kumpul RM365,000. Benda ni juga aku pernah share dalam newsletter aku actually, and korang boleh baca di WhatsApp dan juga Telegram. Kalau korang join, korang akan dapat 2 tips financial percuma setiap minggu daripada aku sendiri. So, kalau korang tak join lagi, boleh join dengan tekan link dalam description di bawah. Ok, sekarang kita akan bergerak ke middle class pula, which is the middle 40% yang bergaji di antara RM57,000 ke RM120,000 setahun. Sebenarnya ada 6 kriteria yang menjadikan seseorang tu middle class. So, korang boleh follow juga, tengok sama ada korang capai tak ke semua kriteria ni, which is ada rumah, ada kereta, ada degree, ada duit simpanan untuk bersara, ada insurans kesihatan dan boleh pergi bercuti.
Hidup di Ever ni takkan stres pasal duit, tapi tak adalah rasa macam terlampau kaya. Orang dalam middle class ni juga biasanya hanya spend 50% je daripada gaji diorang tu untuk bayar komitmen bulanan. Lagi 50% tu dikira sebagai disposable income yang diorang boleh gunakan untuk membeli segala kemahuan diorang lah. Bila korang pergi makan di McDonald's tu biasanya korang takkan tengok bank balance lah lepas makan. Even kalau berlaku emergency pun dan orang middle class ni dibuang kerja, dia still boleh tampung perbelanjaan dia selama at least 6 bulan. So kita boleh cakap net worth dia dari segi simpanan atau liquid asset dia agak tinggi. Biasanya orang yang dikategorikan dalam middle income ni adalah terdiri daripada pekerja office berjawatan ataupun pekerja berkemahiran macam orang-orang yang bekerja di offshore. Alright, finally kita masuk ke dalam kategori teratas dalam list ni, which is upper class atau top 20% daripada rakyat Malaysia. Gaji di upper class ni actually start dari 180k sehinggalah 400k. Tapi ada beberapa cara lain lah untuk kita kategorikan orang yang upper class atau high net worth ni, which is yang telah ditunjukkan dalam guideline Security Commission Malaysia ni, yang menyatakan orang upper class atau orang high net worth ni juga boleh datang daripada orang yang ada aset lebih dari 3 juta ringgit tanpa mengira jumlah harga rumah. Selain itu juga, orang yang ada lebih 1 juta ringgit dilaburkan dalam equity, dia juga boleh dikira sebagai orang yang high net worth. Okey, kalau ikut daripada segi lifestyle pula, orang yang biasanya upper class ni tinggal di kawasan gated community. Biasanya, orang KL Selangor akan tahulah kawasan-kawasan elit macam ni. Contohnya, Ampang Hilir, Bukit Bandaraya, Leicester Park City dan juga Hartamas. Orang-orang yang tinggal di kawasan tu biasanya memang bergaji tinggi dan bekerja dalam bidang yang sangat specialized. Contohnya lawyer, doktor dan arkitek. Tapi ada juga yang bekerja dalam bidang biasa macam management dan juga sales. Tapi apa yang aku rasa hebatnya kan, kebanyakan orang tak kiralah kerja apa pun, actually boleh capai status high net worth ni kalau dia melabur RM250 sebulan ke dalam saham yang bagi 8% dividen setahun. Tapi kau kena pandai manage duit dan kau kena melabur dengan bijak lah. Saham apa yang bagi 8% dividen kau tanya? Yang tu kau kena tengok video aku yang aku buat dulu. Alright, itu je untuk video hari ni. Moga korang murah rezeki dan pelaburan korang sentiasa positif. Peace.